Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita nak cerita tentang inquest Zara Khairina yang sudah masuk hari kedua. Inquest itu membuka mata ramai orang berkait dengan beberapa perkara yang tersembunyi yang sudah lama kita tidak tahu. Tapi yang menjadi persoalan pada malam ini ialah berlegar di media sosial. Kononnya ada mendakwa, benarkah Zara Khairina memanjat dan terjun daripada bangunan tingkat 3 tersebut? Ini jawaban pakar patologi. Yang kesiannya sekarang ini ialah kita menolak bully. Kita menolak bully, saudara-saudara sekalian. Tetapi ada sebilangan netizen yang melihat, yang kita lihat mula membuli pula. Anda tolak bully, tapi Anda bully cyber terhadap pakar patologi Hospital Queen Elizabeth. Beliau hanya menjalankan tugas, menyampaikan fakta mengikut sains dan perubatan. Tiada kena-mengena dengan apa yang mahu diberatkan. Paling teruk sekali ialah para pempengaruh cuba untuk mengambil kesempatan. Mereka cuba untuk menyerang pula pakar patologi itu. Anda kata Anda adalah pembenci bully, tapi Anda bully cyber kepada pakar patologi itu. Sehingga kan ramai orang yang mula memperjuangkan kini pakar patologi itu. Pakar patologi itu boleh saja untuk mengelak daripada mengambil kes ini. Tapi oleh kerana tanggung jawab, beliau sanggup memikul tanggung jawab besar yang sudah menggoncang seluruh Malaysia ini. Sehingga ada yang mula menganggap beliau seakan-akan berat sebelah. Tapi kata doktor patologi, biar mahkamah tentukan bunuh diri atau tidak. Saksi pertama dalam prosiding inquest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir berkata, terpulang kepada pertimbangan mahkamah coroner untuk menentukan sama ada remaja itu telah membunuh diri atau sebaliknya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Zara, Justice for Zara Khairina. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Bahkan kita menderita kerana imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi apabila imun badan kita dididik, apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, imun badan itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya, hubungi saya, message saya di dalam nombor telefon tersebut. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan halal. Saudara, Dr. J.C. Hugh, 58 tahun, yang menjalankan bedah siasat terhadap jenazah Zara Khairina di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu pada 10 Ogos yang lepas, berkata demikian menjawab soalan daripada Peguam Datuk Ram Singh yang mewakili seorang remaja yang didakwa dalam kes bully Zara Khairina. Ram bertanya sekiranya bukan disebabkan kemalangan atau didorong ketika berdiri atau duduk di atas penghadang. Adakah kemungkinan si mati jatuh sendiri? Dr. Hugh menjawab, ia terpulang kepada mahkamah untuk menentukannya. Pendek kata Ram, mengikut apa sahaja definisi sekalipun, adakah situasi yang melibatkan si mati ini boleh dianggap sebagai bunuh diri, memandangkan tiada kemalangan atau tolak? Saya bertanya kerana Anda seorang pakar. Dr. Hugh menjawab, jawapan saya tetap sama, terpulang kepada mahkamah untuk menentukannya. Ditanya mengenai bau mayat yang bereput, Dr. Hugh mengakui ia berbau busuk. Bagaimanapun, pasukan peguam yang mewakili Ibu Zara Khairina membantah soalan terbabit kerana ia tidak relevan. Coroner Amir Shah Hassan turut membenarkan bantahan tersebut.
Terdahulu, satu patung bersaiz kanak-kanak dibawa masuk ke mahkamah untuk membantu pakar perubatan menerangkan kecederaan yang ditemukan pada si mati. Dr. Hiu, pakar patologi yang telah berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik HQE sejak tahun 1998 menandakan 6 bahagian pada patung terbabit yang sepadan dengan kecederaan ditemukan pada badan Zara Khairina, yaitu belakang kepala, tapak tangan, belakang lengan bawah, belakang siku, buku lali kanan, dan kaki kiri. Pendengaran IQS akan bersambung Isnin. Zara Khairina, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di Queen Elizabeth pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada 4 pagi 16 Julai. Pada 13 Ogos, Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan polis. Pada 8 Ogos, AGC turut mengarahkan kubur Zara Khairina digali semula bagi membolehkan prosedur bedah siasat dijalankan. Marilah kita semua berdoa supaya semua perkara ini menjadi lebih terang, menjadi lebih mudah, dan paling penting, justice for Zara Khairina. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Benci Bully. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan Parti Bersatu? Ini yang menjadi pertanyaan. Hamzah Zainuddin telah diburuk-burukkan melalui surat layang. Menjelang Perhimpunan Agung Bersatu tidak lama lagi pada hujung minggu depan. Surat layang memburukkan Hamzah kini mencetus persoalan siapa di belakangnya. Bersatu memandang serius dakwaan penyebaran surat layang yang memburukkan timbalan presidennya Hamzah Zainuddin seperti yang didedahkan oleh Ketua Bersatu Hang Tua Jaya, Muhammad Azruddin Mad Idris beberapa hari lalu. Bagaimanapun, kata Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Ali, dia mendakwa belum menerima sebarang surat layang berkenan. Saya sendiri tidak terima sebarang surat layang, jadi susah nak komen, kata beliau. Dakwaan di dalam surat layang yang dipanjangkan oleh saudara itu berat dan perlu dipastikan kebenarannya, katanya ringkas kepada Malaysia Kini. Tun Faisal diminta mengulas kenyataan Muhammad Azruddin yang mendakwa surat layang berkenan muncul beberapa hari menjelang Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang dijangka dijadual pada 6 hingga 7 September ini. Dia mendakwa surat layang itu tular melalui beberapa kumpulan WhatsApp Bersatu dengan menggunakan nombor telefon tempatan dan juga dari Thailand. Surat layang itu hanya satu mesej yang memburukkan timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Dari satu sudut, surat-surat layang ini membayangkan betapa ketokohan timbalan Presiden Bersatu begitu kuat sehingga kan beliau perlu diserang bertubi-tubi oleh pihak lawan, katanya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya dulu berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita kuat, seimbang, dan bijaksana, kita senang sembuh daripada penyakit karena imun badan kita kuat untuk menghapuskan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Imun badan yang lemah dan bodoh menyebabkan kita jatuh sakit dan tidak sembuh. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Dan ingat, kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jangan kau tangguh-tangguh lagi, cepat dapatkannya. WhatsApp saya di nombor telepon yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat percuma. Saudara-saudara sekalian, tetapi dari sudut lain yang menimbulkan persoalan mengenai siapakah dalang di sebalik
penyebaran surat layang itu. Berdasarkan surat layang yang dilihat Malaysia kini, penulis surat berkenan menuduh Hamzah mempunyai agenda untuk menjatuhkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Surat layang itu juga mendakwa Hamzah sebagai broker yang menggerakkan cadangan bagi menubuhkan Majlis Eksekutif Perikatan Nasional PN. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, tindakan sebegitu hanya dilakukan oleh pondan yang bacol. Katanya, penyebaran surat layang ketika mana parti bakal menghadap PAT adalah satu budaya tidak sihat kepada Bersatu, katanya. Sebaliknya, kata Wan Ahmad Faisal, jika wujud sebarang pertikaian ataupun perbezaan pandangan disuarakan melalui mesyuarat parti. Penularan surat layang itu sebenarnya sesuatu perkara amat tidak sihat dalam parti Bersatu, apatah lagi menuju PAT. Sepatutnya sebarang pertikaian atau perbezaan pandangan diselesaikan dalam mesyuarat, katanya lagi. Ini masalahnya ada pihak mengupayakan penulis upahan. Penulis upahan ini pula seolah dapat lesen besar untuk menyerang sesiapa saja yang dianggap pengkhianat kepada institusi presiden. Ini jijik dan kotor, katanya. Pandangan sesiapa berhak diberi pandangan. Ini demokrasi, tak perlulah serang dengan cara pun, dan kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi, bye-bye.